Kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Kalau tadi anda bersama dengan Anem dan sekarang anda bersama dengan saya Fazli Fuad pula ya. Saya nak tanyalah kepada anda semua, adakah anda ni tergolong dalam golongan orang yang membuat pembelian panik? Dan kalau anda tergolong dalam kumpulan tersebut, kenapa agaknya anda membuat pembelian panik? Dan saya percaya ada di antara kita yang membuat pembelian panik ni disebabkan apa? Sebabkan mereka ni mendapat mesej tular yang mengatakan bahawa kerajaan akan membuat lockdown secara total dan sebagainya, dan menyebabkan anda rasa macam takut kan? Takut stok tak ada, itu yang anda berpusu-pusu untuk membuat pembelian panik. Kan? Itu salah satu sebablah kenapa anda membuat pembelian panik. Tapi saya percaya peniaga-peniaga yang berada di luar sana pun mereka kata manalah ada kata orang tu apa, stok cukup dan sebagainya kan, dan tak perlulah untuk anda membuat pembelian panik. Jadi nak tahu sama ada stok tu cukup ke tak, jadi bersama kami di talian sekarang ini kita bersama dengan Sheikh Muhammad Khalib Sheikh Abdul Majid, salah seorang pemilik kedai di Rawang, Selangor. Assalamualaikum Cik Khalib. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik Cik Khalib, bagaimana situasi sekarang ni di kedai? Adakah ramai di antara masyarakat ataupun mereka yang berada dekat sana ni berpusu-pusu sebenarnya nak membeli barang yang keperluan, ataupun sekarang ni keadaan terkawal, tak ada pun orang nak membeli, panik ni Cik Khalib? Ya, Alhamdulillah pada hari ini saya tengok memang ramailah pelanggan-pelanggan setempat di sini yang turun ke sini untuk membeli barang-barang keperluan harian lah. Seperti ikan, sayur, barang-barang keren untuk keperluan di rumah lah. Jadi saya di sini saya tengok memang ramai lah. Jadi kalau kita tengok, saya boleh pusing-pusing di kawasan kedai saya sikit. Kalau kita tengok bekalan-bekalan pada hari ini memang banyak ikan-ikan tengok. Ikan, sayur-sayur memang mencukupi lah pada hari ini, tak ada masalah. Jadi situasi ini berbeza yelah sebab apa? Sebab kerajaan dah mengumumkan besok akan berlaku PKP. Jadi memang situasi ini berbeza lah. Kalau sebelum ini, kalau kerajaan tak umumkan PKP ni, keadaan pagi-pagi macam ni memang tak ramai sebegini rupa atau macam mana? Saya rasa buat sementara ni macam biasa lagi lah. Sebab mungkin hari pertama ni, mungkin dalam 1-2 hari ni mungkin macam biasa lagi. Mungkin besok ataupun lusa kita tak tahu lagi lah. Tapi buat sementara ni Alhamdulillah lah, masih terkawal lah apa-apa benda masalah kan. Baik, Cik Khalib, anda kata kalau mereka sekarang ni yang masih lagi belum keluar untuk membeli barang keperluan, bagi pandangan Cik Khalib sendiri, salah seorang daripada pemilik kedai, adakah stok sebenarnya memang mencukupi ataupun kita terlambat sebenarnya? Kalau misalnya kata kalau kita keluar lambat, stok tu dah habis atau bagaimana? Okey, sekarang setahu saya stok memang mencukupi, tak ada masalah. Stok memang banyak. Kalau kita tengok pun, saya bagi tengok lagi sekali lah kawasan kedai saya. Kalau tengok buah-buahan pun ada, barang-barang keperluan dalam kedai pun ada, tak ada masalah. Memang banyak mencukupi, tak perlu risau semua rakyat Malaysia. Okey, kita sedar tadi Cik Khalib ada tunjuk di bahagian luar tadi tu ada apa? Ada sayur-sayuran, ada macam ada ikan dan sebagainya. Okey, bercakap pasal ikan ni sebab sekarang ni dekat Pantai Timur sekarang ni kan musim banjir, jadi nelayan pun musim tengkujuh sebenarnya, nelayan pun agak kurang ke laut. Jadi bagaimana agaknya harga ikan sekarang ini di musim tengkujuh ni? Okey, sekarang ni harga ni memang ada sedikit naik lah, tetapi masih dalam kawalan, masih banyak lagi ikan yang ada. Contohnya kalau katakan 10 jenis ikan, mungkin 2 saja yang tak ada. Yang lain mesti ada punya, tak ada masalah. Ikan-ikan memang banyak lagi stok. Okey, apa yang ditakuti sebenarnya oleh pembeli ni, bukan apa macam saya sebut tadi, takut stok tak ada. Lagi satu, takut ada di antara penjual-penjual ni yang sanggup untuk menyimpan stok ni. Cik Khalib, sebab apa? Sebab mereka ni simpan stok, sebab mereka ni nanti kalau misalkan tak ada permintaan, banyak orang nak membeli, dia keluarkanlah stok tu. Bagaimana Cik Khalib melihat setengah peniaga ni yang sanggup untuk menyimpan stok ni dan keluarkan, lepas tu letak harga yang tinggi ni, Cik Khalib? Macam tu tak betul lah. Itu memang tak ada bertanggungjawab lah. Sebab sekarang ni keadaan dalam kesusahan COVID dengan banjirnya kan, tak perlu ada lah isu-isu yang semacam tu. Sebab kita mesti bekerjasama lah dengan masyarakat yang sedia ada ni. Kita perlu membantu sikit sebanyak kepada pelanggan-pelanggan yang ada tu. Jadi saya rasa yang mana yang tak mengikuti perintah-perintah kerajaan tu, tak perlu buat perkara-perkara yang tak betul macam tu lah. Cik Khalib, macam mana Cik Khalib memastikan bekalan barangan dan juga bahan mentah yang Cik Khalib jual ni sentiasa mencukupi untuk pembeli-pembeli di sekitar Rawang itu, Cik Khalib? Okey, saya sentiasa menghubungilah saya punya pembekal-pembekal. Contoh pada baru ni, kadang belah timur sana dia landa banjir.
Jadi saya terpaksa selalu hubungi beliau lah, sebab kita nak kadang-kadang kita nak keluar daerah, kita nak keluar negeri, itu barang-barang tu kadang-kadang dia tempat penanaman dia orang tu habis kena banjir. Jadi kita kena info selalulah dengan pihak-pihak yang tertentu tu. Cik Khalib, besok kita akan memulakan PKP. Sebagai salah seorang daripada pemilik kedai, nak tahulah apakah antara barangan-barangan yang boleh dikategorikan sebagai macam mencabar lah sebenarnya, yang banyak sebenarnya permintaan daripada pembeli-pembeli ni? Oh, macam tu saya rasa ayam lah. Ayam nombor satu jugalah. Aha. Tapi ayam alhamdulillah stok ada lah. Stok ada. Tapi cuma harga mungkin sedikit masalah sikit lah. Tapi masih terkawal semua. Semua daripada saya tak ada masalah lah. Macam sebelum-sebelum ni lah, tak ada masalah. Roti macam mana roti? Roti ada stok? Sentiasa ada roti Ya. Roti. Sentiasa ada Ada, sentiasa ada. Tak ada masalah. Sekarang ni stok masih banyak. Tengok saya tunjuk sikit. Ya. Roti kan. Nampak, sentiasa ada Dia tak macam Ada, yang PKP sentiasa ada, 1PO hari tu tempoh hari lah kan. Orang cik roti dan sebagainya. Okey, di dalam kedai saya lihat semakin bertambah pembeli-pembeli yang nak membeli barangan keperluan. Jadi bagaimana banyak. Encik Khalib nak memastikan mereka ni supaya mereka ni mematuhi SOP di kedai ni, Encik Khalib? Dia wajibkan mematuhi SOP, sentiasa menulis nama, mengambil suhu. Lepas tu nombor telefon tu yang penting, sebab bila berlaku apa-apa masalah yang berlaku yang terkena jangkitan ke apa, kita senang untuk hubungi lah. Sebab macam saya seorang pemilik kedai, saya perlu tahu siapa customer saya yang datang beli kan. Jadi yang penting kanak-kanak tu, kalau dapat kita nak kontrol kepada kanak-kanak tu, kalau dapat jangan masuk ramai-ramai ke dalam kedai, dan kita kontrol lah berapa orang, contoh 5 orang, 10 orang sekali belilah ketika PKP ni. Betul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada di antara ibu bapa yang mungkin nak bawa anak-anak tu sebab tak sanggup nak tinggalkan dekat kereta apa kan, bawa sekali. Kalau boleh tu sekarang ni PKP ni tinggalkan lah ya. Cik Khalib, apakah mungkin harapan Cik Khalib, yalah besok kita nak memulakan PKP ni, mungkin ada harapan yang mungkin diberikan kepada mereka? Silakan Cik Khalib. Okey, harapan saya kepada seluruh rakyat Malaysia, sama-samalah kita jaga disiplin, jaga kita punya jarak 1 meter tu, senantiasa mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia tu. Tolonglah kita jaga kita lah lepas ni, okey? Yalah. Ya, insya-Allah. Jadi kami pun doakan semoga perniagaan Cik Khalib ni tambah maju ya, ramai-ramailah beli barang keperluan kat sana. Baik, Cik Khalib, terima kasih Cik Khalib. Ya, sama-sama. Okey, itu dia. Alhamdulillah kita telah pun bersama dengan salah seorang pemilik kedai di Rawang Selangor, Syekh Muhammad Khalib Syekh Abdul Majid. Jadi kepada anda semua, Cik Khalib pun dah bagi tahu tadi stok sentiasa mencukupi. Dari awal sampai akhir saya rasa dia cakap stok sentiasa mencukupi. Jadi anda semua tak perlulah untuk membuat pembelian panik. Sebab apa? Sebab kawalan harga dan juga kawalan barangan keperluan ni yang telah pun dikawal oleh KPDHCP ni, mereka sentiasa untuk memberikan jaminan ya bahawa bekalan-bekalan ini sentiasa mencukupi, dan juga mereka ini akan memantaulah setiap barangan keperluan itu ya sentiasa ada di kedai masing-masing. Baik, kita nak berhenti pada seketika.